Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies. Hello. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami ingin bertentangkan tajuk keberkesanan bidang penyiaran sebagai medium dakwah masa kini. Saya, Nur Syuhada binti Sulaiman, Kad Metrik 17 DIB 18F 2044. Saya sebagai perbentang yang pertama. Seterusnya, Saya Nur Atira binti Jamil, nombor metrik 18F 2002 sebagai pembentang yang kedua. Saya Nur Balkis binti Zakunai, nombor kad matrik saya 17 DIB 18F 2038 dan saya merupakan pembentang yang ketiga. Seterusnya, Dan saya Nur Zahra binti Muhammad Lazin, 17 DIB 18F 204. Presenter yang empat. pengertian penyiaran dan penyiaran Islam. Penyiaran ialah aktiviti memancarkan rancangan TV, radio kepada khalayak ramai di sekitar kawasan dapat diliputi oleh penerima siaran dengan penggunaan sistem analog, satelit atau kabel. Dari segi bahasa, proses, cara dan perbuatan menyiarkan. Istilah pula, proses komunikasi yang disampaikan kepada penonton iaitu sesuatu proses pengiriman maklumat daripada seseorang kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnet atau gelombang yang tinggi. Penyiaran Islam adalah sesuatu aktiviti yang dipancarkan kepada khalayak berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan terjamin kebenarannya serta membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seterusnya, konsep penyiaran. Dalam kalangan ilmuwan Islam yang mengkaji tentang komunikasi dan penyiaran Islam, konsep penyiaran Islam yang asas adalah bergantung kepada tasawuf kemanusiaan yang dilihat dari perspektif Islam, iaitu hubungan tiga segi antara Allah, manusia dan masyarakat. Seterusnya, selari dengan konsep al-tabat, iaitu tetap, dan murunah, iaitu fleksibel yang dianjurkan oleh Islam. Penubuhan media penyiaran yang berkonsepkan Islam dilihat sebagai satu perubahan yang mengikut peredaran masa dan sesuai masa kini. Sebagai contoh, TV Al-Hijrah, rancangan TV 9 iaitu Tanyalah Ustaz, yang terbaru adalah rancangan End to End. Ya, seterusnya, Peranan penyiaran Islam. Yang pertama, penyiaran Islam berperanan sebagai pendidik, muaddib kepada masyarakat agar melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Kedua, penyiaran Islam berperanan sebagai ejen informasi musaddid, iaitu menjadi penghalang dalam menghakis maklumat yang sering disalah tafsir oleh Barat dalam memutarbalikkan fakta Islam kepada masyarakat. Yang ketiga, penyiaran Islam berperanan menyebarkan fahaman pembaharuan mujaddid akan pemahaman dan pengajaran amalan Islam. Dan yang keempat, ia juga sebagai penyatu muwahid yang mana harus menjadi jabatan yang menyatupadukan umat Islam. Slide yang seterusnya, nilai-nilai murni dalam penyiaran Islam. Yang pertama, media menurut Islam. Segala perancangan perlu mengikut beberapa garis panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, antara media itu sendiri perlu berpaksikan kepada paradigma tauhid, iaitu kandungan yang dihasilkan tidak lari daripada ajaran Islam, sekaligus mengajak penonton untuk menghayati mesej yang disampaikan. Dan yang terakhir, penubuhan TV Al-Hijrah sebenarnya telah mengangkat falsafah penyiaran berdasarkan ajaran agama Islam dan nilai-nilai universal selagi tidak bertentangan Al-Quran dan As-Sunnah. seterusnya medium dakwah. Dakwah merupakan cara untuk menyuruh manusia supaya berbuat baik dan supaya manusia patuh kepada Allah SWT. Sehubungan itu, untuk mengajak manusia patuh kepada segala perintah Allah mestilah melalui medium yang sesuai mengikut peredaran zaman.
Jika mengikut perkembangan dakwah dari zaman terdahulu, kecanggihan teknologi kini lebih menyeluruh dengan siaran TV, radio dan internet. Segala hal Islam dapat disebarkan di seluruh dunia. Terusnya, pelbagai variasi dakwah di Malaysia. Di Malaysia, sudah terdapat penyiaran berkonsepkan semata-mata untuk penyebaran Islam seperti TV Al-Hijrah dan Astro Oasis. Melalui media penyiaran ini, dengan kepelbagaian rancangan yang berkonsepkan dakwah, dapat membantu masyarakat memahami Islam dengan lebih mendalam dan mudah. TV Al-Hijrah kini sudah mencapai 9 tahun penyiarannya, merupakan saluran televisyen digital Islam pertama di Malaysia yang bertujuan merealisasikan pengendalian sebuah stesen siaran percuma seluruh negara dan menerbitkan pelbagai variasi rancangan keagamaan Islam. Kepelbagaian sesuai untuk kanak-kanak, remaja dan keluarga. Okey, seterusnya, presenter seterusnya, Zakia. Terusnya, kaedah dakwah, keberkesanan dakwah. Yang pertama, kaedah dakwah. Dakwah fardiyah bil lisan bil hal. Dakwah amanah bil tadwin. Kaedah dakwah dalam surah Al-Nas, kaedah Al-Hikmah, kaedah Al-Mau'izah, Al-Hasanah, kaedah Al-Medium dakwah zaman Rasulullah SAW, lisan dan tulis, media elektronik, media massa, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan YouTube. Etika dakwah adalah ikhlas, konsisten, lemah lembut, takut kepada Allah SWT. Seterusnya, slide seterusnya. Kepentingan teknologi, komunikasi dan media sosial dalam medium dakwah. Teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi telah membuka lembaran baru dalam penghubungan manusia dan membawa perubahan yang besar. Peralatan teknologi yang terjadi beriasat proses dan sistem yang digunakan bagi membantu komunikasi menjadi lebih efisien. Media sosial, media merupakan faktor terpenting sebagai salah satu antara komunikasi dalam menyampaikan idea, maklumat dan dakwah. Komunikasi saling berkait dalam usaha media dan komunikasi saling berkait menyampaikan suatu gambaran dan maklumat. Dan seterusnya, Seterusnya saya sambung hadis Islam iaitu surah Asy-Syura ayat 15. Kerana itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikut keinginan mereka, dan katakanlah aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertelingkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya kita kembali. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 104. Di mana dan hendaklah
Di antara kamu, ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeluruh, berbuat dan makruf dan mencegah daripada mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seterusnya, kesimpulannya pada hari ini, dakwah haruslah lebih praktikal dan menggunakan dalam mengembangkan Islam kepada masyarakat. Oleh kerana masyarakat kini lebih mengemari media sebagai medium pencarian maklumat. Justru perlu disampaikan masyarakat melalui medium yang menarik. Melalui media sosial dan teknologi dapat menyampaikan mesej dalam jumlah yang besar dan menjadikan media penyiaran di negara kita sentiasa berada dalam konsep amar makruf nahi munkar. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.